Assalamualaikum, nama saya Asyari Ahmad, panggil Asha je. Dan saya mempunyai 3 orang anak, ada Heidi, Helena, Hayan, masing-masing umur 3 tahun, 2 tahun dan juga baru 2 bulan. Dan saya mempunyai perniagaan sendiri, saya jual skincare, supplement, makeup macam tu. Dan saya ada suami yang penyayang, namanya Ibu Arbai, dan dia berusia baru 26 tahun. Dan dia pun berniaga sama macam saya je. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Emma sebab bagi Asha best mama millennial ni. Oh, rasa macam diri tak layak lagi. Tapi Alhamdulillah Pak Emma nampak ya mami ni, mami the best mama. Alhamdulillah sebab semua mama the best. Tak ada yang tak best pun. Setiap mama ada struggle dia, ada kelebihan dia yang terbaik sekali. Jadi, terima kasih Pak Emma once again sebab menobatkan Asha antara 20 orang best mama millennial. Thank you Pak Emma. Bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan YouTube majalah Pak Enma. Buat pertama kalinya, Pak Enma menganjurkan Pak Enma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang akan memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah memberi inspirasi buat ibu-ibu milenial di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. C dan saya akan menjadi hos anda untuk hari ini. Pak Enma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil memperkenalkan Cetaphil Baby with Organic Calendula Range dan Cetaphil Baby Regular Range yang mempunyai formula untuk melindungi kulit anak anda daripada iritasi, kering dan juga kulit sensitif. Cetaphil adalah hypoallergenic, bebas paraben, mineral dan bahan pewarna sesuai dengan saranan pakar pediatrik. Ia bukan sahaja boleh membantu mengurangkan masalah kulit, malah Cetaphil juga boleh membantu melembutkan kulit dan rambut anak kita. Dan korang kena cepat-cepat sebab ada promo istimewa daripada Cetaphil sekarang hingga September ni. Okey, kalau minggu lepas kita dah serahkan anugerah Pak Enma Galamams kepada Mawar, Rashid, Farah, Hanim, Diana, Amir, Shima, Anwar, Fiza, Frizi. Hari ni kita nak bagi anugerah kepada seorang mama muda beranak 3 berasal dari Kulim, Kedah yang akan celebrate birthday ke 24 dia, tengok tu. 24 tahun dah ada anak 3, dah ada perniagaan yang gila-gila. Siapa tak kenal seorang influencer yang terkenal dengan video-video dia yang macam Lepas ni memang saya nak belajar daripada dia macam mana dia buat transition tu semua. Dari zaman sebelum dia kahwin sampailah dia mempunyai anak ni, mama ni terus memberi inspirasi kepada wanita semua di luar sana. Jadi sebelum saya perkenalkan, saya tahu hampa pun mesti dah kenal dah sebenarnya. Cuma yelah, ikut skrip lah kan. Sebelum tu, kalau boleh macam biasa sambil tengok-tengok Pak Enma Galamams ni, jangan lupa untuk tekan butang like, love sikit dan lagi best kalau boleh share video ni. Yang paling penting, subscribe kepada YouTube majalah Pak Enma. Jadi untuk hari ni, kita tampilkan penerima anugerah Pak Enma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil, iaitu Ashali. Assalamualaikum Ashali. Waalaikumsalam Dr. C. Boy, cerianya dia. Seronoknya nampak. Ceria pagi-pagi ni. Okey, first and foremost Aisyah tahniah sekali lagi menjadi salah seorang penerima anugerah. Alhamdulillah. Amai tunjuk sikit. Tunjuklah sikit. Itu dia. Dia pakai tudung sama colour lah dengan dia punya plug. Kita ikut tema. Bagus. Aisyah, seperti biasa nak tanya macam mana cerita ni kat PKP lah. Lagi kan semalam, baru-baru ni kan dah announce yang kita pakai PKPD. Aisyah kena tak? Of course kenanya. Di sini memang kena. Dan lepas tu, sepanjang PKP ni apa ada Aisyah dengan family buat kat rumah tu? Kami banyak duk main game, lepas tu duk karaoke. Karaoke? Amboi. Memang kita kalau adakan aktiviti setiap masa, tak boleh nak bosan-bosan, nanti lemau. Otak tepu nanti. Good lah. Tapi tu nak tanya sebab Aisyah I ada anak seorang. Lepas tu seorang kena PKP ni kira boleh tahan lagi. Tapi Aisyah ada 3 anak kan.
tak hingat ke dalam rumah tu. Mereka tak boleh nak keluar sangat kan. Allahuakbar. Ha. Baru je semalam, dua beradik tu, abang kakak duk bergaduh, duk hingat, duk masa sama tu. I tahu. Story lagi. I tengok kat situ mereka bergaduh sebab bantai tu noh. Sungguh-sungguh nak mereka nak kelahi. Alohoi. Tapi Aisyah dengan husband macam mana? Kesihatan mental okey? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kita orang sebab masih muda kan, so masih sweet lagi. Cinta masih membuat-buat lagi tu. Amboi, lagi kena duduk rumah kan, tak silap-silap nanti nombor 4 menyusui nanti. Sabar-sabar nak anak yang kecil. Allah. Jadi sebelum kita teruskan anugerah hari ini, ada satu berita baik buat mama-mama yang sedang menonton Pak and Mak Galam Mums hari ini. Anda berpeluang memenangi Cetaphil Gentle Baby Wash and Shampoo 230ml ni. Caranya mudah sahaja. Tunggu soalan di ruang komen dan jawab. Sebab kita akan pilih 5 pemenang bertuah yang akan memenangi ini. Jadi tunggu dekat ruangan komen tu kan. Okey Aisyah, balik ke Aisyah. Nak tanya sikit lah. Seperti yang kita ketahui, Aisyah Lee pengikut besar gila. 1.5 juta. 5 kali ganda lagi banyak daripada saya punya. Kalau saya beli pun tak akan sampai 1.5 juta tu. Dan setiap perkongsian Aisyah ni menjadi ikutan kan. Malah mengundang banyak pujian. So saya nak tanyalah, macam mana Aisyah pastikan yang Aisyah mampu memberi contoh yang terbaik buat ibu-ibu di luar sana tu? Macam tiap-tiap kali sebelum Aisyah post something tu, Aisyah fikir dulu ke Aisyah main post je ke macam mana? Aisyah jadi macam main post je, tapi kalau boleh kita nak post benda elok. Benda elok yang boleh bagi benda elok kat mereka semua tu lah. Kenapa nak cakap benda elok? Sebab jelas sebab Aisyah ni jenis yang yang paling penting sebab kita kena jadi Disney. Jadi Disney bila jadi kita jadi Disney, kita bebas nak post apa saja dekat laman sosial tu, tapi kalau boleh nak yang baik. Lagipun Aisyah tahu di kalangan follower Aisyah ni pun yang jenis orang yang pandai berfikir. Bila kata apa, mana yang baik, mana yang buruk. InsyaAllah kalau yang baik tu diorang akan ambil, yang buruk tu dia akan jadikan sebagai pengajaran. Oh, bagus. Itulah. Dan sebab Aisyah pula memang suka jenis cerita pasal pengalaman Aisyah daripada dulu sampai sekarang. Memang follower Aisyah pula memang yang follow Aisyah daripada dulu sampai sekarang ni. Jadi Aisyah pula memang cerita jenis pengalaman Aisyah yang betul-betul lah. Kita tak ada nak selindung-selindung, tak ada lah. Kita akan cerita benda betul-betul je. Okay, saya nak tanya, bila sebab Aisyah cakap nak cerita benda yang real kan? Sebab yelah, seperti yang kita ketahui, social media ni banyak orang kaitkan dengan yelah, ini semua kehidupan yang lara, kehidupan yang penuh penipuan kan. Awak Aisyah nak pergi cerita yang macam, okay, this is my real life, what you see is what you get. Macam mana Aisyah boleh ada, kita panggil kesedaran lagu tu, macam nak bertulis terang tu? Sebabnya, kata apa, Aisyah ni bukanlah dilahirkan dalam keluarga yang senang. Kan kata dari keluarga yang dari pelajaran yang elok, dari kawan-kawan elok, sebab daripada kecil sampai keluar ni memang kata apa tak berkawan dengan orang. Jadi apa yang keluar daripada mulut ni memang cakap benar betul je. Even dengan husband sekalipun kita tak boleh nak cakap tipu-tipu ke apa, sebab kita tak pandai nak menipu. Kalau pandai menipu kita akan nampak dekat diri kita kalau kita menipu. Jadi memang daripada dulu lagi, daripada zaman kecil lagi, sebab ayah pula meninggal masa umur 5 tahun. Arwah mak meninggal masa umur 15 tahun. Allah Akbar. Okey. Tu. Jadi kebanyakan selepas arwah ayah meninggal tu memang duduk dengan arwah mak je. So banyak belajar daripada arwah mak. Macam mana dia membesarkan Aisyah, dia seorang adik bongsu tu. Dia seorang je. So kami ni ikut dia merata. Pernah duduk Melaka, pernah duduk Johor, pernah duduk KL, duduk tukar-tukar sekolah, tukar-tukar tempat ikut mak arwah mak. So macam Aisyah banyak belajar daripada arwah mak macam mana dia struggle je nak membesarkan kami berdua ni. Padahal umur dia masa tu dah 50 tahun dah. Dah 50 tahun dah. Dia boleh jaga kami berdua ni dengan kuat dan dengan tabahnya. So macam terinspirasi dengan dia tu, terinspirasi kehidupan dia tu. So macam Aisyah pun kalau boleh memang nak jadi kuat macam dia juga. Faham.
Sebab okay, saya tu sekarang cerita lah mak. Bila Aisyah cerita pasal mak ayah meninggal waktu Aisyah muda tu. Sebab semalam saya ada baca jugalah pasal Aisyah kan. Macam itulah Aisyah yatim piatu pada usia yang agak muda juga kan. Tapi Aisyah mampu bangkit tu. Jadi soalan seterusnya saya nak tanya ni. Sebab Aisyah pun baru 24 tahun ni. Julai ni siapa yang tak tahu. Birthday dia 26 Julai. Boleh ready standby. Baik kat belakang tu dia kata tak cukup banyak lagi lah. So boleh beli kat atas sikit. Okay kan Aisyah 24 tahun ni kan. Lepas tu boleh cakap 24 tahun ni Aisyah dah ada segala-galanya yang saya umur 33 lama kantoi umur ni. 33 tak ada lagi. Aisyah dah ada kereta, dah ada anak, dah ada kereta pun mewah, rumah pun mewah lah kan. And then bila saya baca semalam pasal Aisyah datang dari keluarga yang yatim piatu. Jadi persoalan saya macam dalam kepala saya duk fikir macam mana Aisyah boleh jadi lagu ni, macam mana boleh motivated sampai lagu ni sekali. Macam mana apa pembakar semangat Aisyah tu? Yalah, macam Aisyah cerita, ayah meninggal masa umur 5 tahun, mak meninggal umur 15 tahun. Macam mana boleh jadi sampai lagu ni? Hebat sangat sebenarnya. Sebab di setiap kehidupan masing-masing dia ada turning point dia. Okay. Aisyah pun ada turning point Aisyah. And ada banyak faktor turning point Aisyah, yang itu yang pertama adalah sebab Aisyah bukan daripada keluarga yang senang. Jadi Aisyah pernah susah dulu. Macam mana Aisyah susah, memang seraga sangat. Nak makan pun payah. Lepas tu macam tengok budak-budak lain senang apa semua kan. So Aisyah ada turning point itu kat mana bila mengandungkan anak yang sulung. Dia macam aku tak nak anak aku alami apa yang aku pernah alami sebelum ni. Tak nak. So, semata-mata dari itu. Yes. So bila je tengah mengandungkan yang sulung tu Haidee, tengah mengandungkan dia tu cakap dekat husband kata kita kena ubah juga hidup kita. Saya tak nak anak saya alami apa yang saya pernah alami dahulu. Lepas tu saya cakap sebab husband masih ada lagi parents. So dia cuba nak fahami, Aisyah. Alhamdulillah. Tapi macam saya cakap lah, walau macam mana sekalipun saya nak juga berdiri atas kaki saya sendiri. Saya tak suka berharapkan orang sangat. Tapi awak husband saya berharapkan jugalah kat awak. Macam itulah. Tapi at the same time Aisyah nak bukti kat orang sebab dia katakan arwah mak dulu selalu sangat kena hina. Sebab dia janda. Kan? So bekerja sana sini, ada orang fitnah itu ini dekat dia. Sedangkan kita dengan duduk 24 jam. Jadi Aisyah belajar daripada dia. So macam okay tak apa. Aku dah mengandung ni, aku kena jadikan anak aku kehidupan yang orang kata apa, yang bukan tak nak dia susah. Tak nak dia susah. Cumanya nak dia orang kata apa rasa senang. Tapi at the same time, selesa. Yes, betul. Selesa. Tapi at the same time, Aisyah tak naklah ajar dia terlalu selesa. Macam tu. Nanti besar nanti dia tahulah macam mana mak dia struggle untuk dia juga. Tapi bila anak-anak tiba-tiba mengandung nombor 2 pula. So macam makin banyak turning point Aisyah tu untuk macam tak boleh cepat mengalah. So kena buat juga walau macam mana sekalipun, orang nak halang macam mana sekalipun, walaupun jatuh banyak kali macam mana sekalipun, tetap tak boleh nak give up juga. Apa macam nak kata apa? Jatuh tu, bila kita jatuh tu bukan bermakna kita gagal. Tapi kalau kita give up, itu yang kita akan gagal. Saya macam sangat bagus. Sebab saya sebab ni yang cakap ni umur 24 tahun. Saya dulu masa umur 24 tahun ni tak habis belajar lagi duk fikir apa benda aku nak buat dalam kehidupan ni, Tapi tengok Aisyah umur 24 tahun tu dia dah tertulis semua apa benda nak buat, semua dah decide dah plan dah. Sebab saya nak kata takkan ada kejayaan akan khianati usaha kita. Bagus. Khianati usaha kita. Jadi kita terus berusaha, dah percaya dengan proses tu. Okey, satu soalan yang tak ada dalam kita punya skrip ni. Kalau Aisyah boleh bagi tahu semualah kepada semua yang umur 22, 23, 24, semua yang muda-muda bawah 25 tahun ni kan. Apa nasihat satu Aisyah nak bagi tahu kat depa? Sebab ialah macam saya cerita, kadang-kadang kita umur 24 ni kita tak tahu lagi apa nak buat dalam kehidupan kan. Tapi sangat berbeza dengan Aisyah. So kalau Aisyah boleh bagi tahu depa, boleh macam sedarkan sikit 24 tahun ni kena buat apa Aisyah nak beritahu kat depa. Diorang apa yang Aisyah boleh nasihatkan kepada sahabat-sahabat Aisyah kat luar sana, yang paling penting sekali kita kena percaya dengan apa yang Allah dah takdirkan untuk kita.
Di setiap ujian yang datang tu kita kena terima dengan hati yang reda, kita kena tawakal dengan Allah sebab di setiap ujian yang datang terselitnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa ujian yang datang kat kita tu adalah untuk menguatkan lagi kita. Orang yang baik datang, alhamdulillah kita dapat rezeki. Orang yang tak baik tu kita anggap dia sebagai pengajaran untuk kita. Wah, thank you so much Aisyah. Banyak betul saya belajar ni. Sebab tu saya suka sangat jadi host untuk Pak Aiman Galaman. Bukan sekadar macam tahu pasal kisah seorang ibu menjaga anak lagu tu, tapi seorang ibu mengendalikan kehidupan dia macam Aisyah ni. Wah, sangat-sangat memberi inspirasi lah. Sangat-sangat memberi inspirasi. Okey dah. Kita dah settle soalan berat-berat. Saya ada soalan random. Soalan yang daripada sebelum kita start live ni lagi dah ada orang tanya dah. Semua tak sabar nak tanya kat Aisyah. Kita relax sikit pula Nana. Okey nah. Wah, Aisyah buat saya nak teriak dah tadi. Oh, bahaya betul ya. Okey. Okey, kita pergi pada soalan pertama. Antara Haider dan Helena, hak mana satu yang banyak ikut macam Aisyah? Kalau saya tengok story semalam tang teriak tu macam lebih pada Helena, macam banyak ikut mami dia aja. Betul, kalau ikut semua perangai pasal memang Helena. Ikut mami dia lagi. Okay, so kalau lah anak-anak ni buat perangai, siapa yang akan jadi singa dulu? Aisyah ke suami? Apalah tanya soalan ni, tak tahu pun. Apa mesti tahu dah jawapan dia, tak perlu nak habak pun. Saya yang membantu Aisyah sekarang pun boleh tahu dah siapa yang singa dulu. Tapi kita tak nak sebut lah siapa, tahu-tahulah. Tak tahu apa, tengok baca lebih sikit story dia. Okay. Soalan ni pun pelik juga dia tanya. Kalau shopping, barang siapa yang paling banyak beli? Saya duk ikut story dia. Dia beli barang kat Shopee berkotak-kotak. Siapa Aisyah? Siapa lagi? Ami jugalah. Yalah yang you beli organizer. Dapat tu nanti IDM tepi mana you beli organizer tu, cantik lah, puas hati lah. Okay. Alright. Saya ingin semakin ramai kalau seorang ibu pada usia muda ni. Yalah betul lah, masa zaman saya dulu semua nak kahwin lambat. Tapi lah ni macam dia dah ulang balik pada zaman dulu, muda-muda dah kahwin. Korbankan masa muda, masa korbankan masa umur 20-an ni bukan sesuatu yang mudah. Yalah, macam saya cerita, ramai yang umur 20-an di luar sana ni, kita masih lagi mencari-cari erti kehidupan. Namun anugerah seorang anak tu macam saya cakap sebelum ni tiada harganya dan tiada nilai. Bila cerita dia macam mana saya nak cakap, bila seseorang tu terus bertukar status daripada seorang wanita kepada seorang ibu, automatik dia akan belajar segala-galanya, dia akan adapt to it. Itu something yang saya sangat fascinated dengan wanita ni lah. Dan nak cakap, Aisyah memanglah seorang mama yang berjaya mengharungi semua ini, segala cabaran ni semua di usia yang muda dan terus bertahan sehingga hari ini. Apa kata kita saksikan video ni sikit. Setiap pengalaman Aisyah dalam menyusu anak ni semua berbeza. Tiga-tiga ni berbeza. Memang kata apa, banyak struggle dia, tak cukup tidurnya, ada yang stres, menangis. Macam Heidi pula, first time jadi mamis. First time jadi mamis, so macam tak tahu nak cara menyusu dengan betul macam mana nak direct, macam mana nak simpan dengan susu dengan betul. Ada sometimes susu tu dah basi. Lepas tu pula macam mana nak keluar nak menyusu, macam malu nak breastfeed depan orang ramai. Walaupun dah tertutup macam mana sekalipun, macam malu lah. Tapi macam pengalaman lah kan, pengalaman. So and then sometimes tu rasa macam nak give up pun ada juga. Sebab yelah, bila duk pump, bila takut oversupply, and then bila tak pump pula takut nanti susu kurang. So macam banyak mainan dekat fikiran juga, mindset juga kan. So macam Heidi ni memang hanya dapat dalam masa 3 bulan sahaja menyusukan dia. Jadi stres lah, sedih jugalah sometimes kan. Tapi nak buat macam mana, at least saya fikir masa tu dapat juga bagi susu dekat dia lah. Alhamdulillah dapat juga susu daripada badan Aisyah sendiri kan. And then Helena pula, alhamdulillah masa Helena tu
masa mengandungkan dia tu memang dah mindset siap-siap dah cakap okey tak apa. Helena ni nak mindset cakap memang nak menyusui dia selama 2 tahun. Kalau boleh nak PhD lah. Nak dapat CG PhD lah 2 tahun sebab dalam kata apa dekat Facebook kan, dekat Facebook dia orang ada buat satu group untuk BF Mamis. So dapat menyusukan anak sama 2 tahun ni dah ada CG PhD dia lah kan. So Asha memang nak sangat PhD tu, tapi Asha macam memang belajar terus. Masa tu memang belajar macam-macam. Asha belajar macam mana kata apa nak simpan stok susu dengan betul. So kena tulis masa, tarikh, macam mana nak pump setiap berapa jam tu. And then Helena tu untuk direct feed pun sama juga. And then waktu malam tu Masya Allah, Allahu Akbar, Helena memang kuat menyusu sebab tu dia seorang je, berat badan naik masa tu. Kata memang geram dengan Helena sangat masa tu. And then tibanya masuk kerja, dah pergi kerja memang busy sebab perniagaan sendiri, jadi kerja sana sini. And travel sana sini, outstation sana sini. Jadi nak kata apa, masa untuk pump susu tu dah lari dah. Jadi bila dah nak pump, dia makin kurang. Dekat situ memang dah start stres rasa macam jangan ni anak aku nak minum susu ni, balik ni anak aku nak minum susu ni. Jadi bila balik tu direct feed lah. Bila direct feed tu Alhamdulillah ada lagi, syukur Alhamdulillah dapat lagi dia. And then the next day tu pergi kerja tu cuba pump terus tak keluar. Dan masa tu lah depan tim depan staff Asha memang Asha menangis sangat-sangat sebab terlalu stres. Meeting terpaksa di-cancelkan semata-mata Asha stres tak dapat keluarkan susu lagi masa tu. So itulah pengalaman paling pahit sekali sebab dah 6 bulan sebenarnya. Dalam masa 6 bulan Asha dapat bagi susu dekat Helena, tiba-tiba dia stop macam tu saja. Dan Asha cuba bermacam-macam cara lah. Asha cuba search makanan untuk banyakkan susu balik, untuk datangkan susu balik apa semua. So macam Asha makan macam-macam apa semua. And then dia cakap mindset kena jaga. Cuba jaga mindset apa semua. Tak jalan juga. Sampai Asha ambil keputusan untuk beli ubat-ubat untuk ubat-ubat bagi suplemen untuk tambah susu kan. Tak juga jalan. Jadi pada tu Asha dah give up dah. Rasa macam aduh tak apalah, at least Helena pun dah dapat menyusu selama 6 bulan je kan. So Asha macam tak apalah Helena, Mami terpaksa lah halalkan susu Mami buat masa selama 6 bulan ni untuk Helena. At least Helena merasa juga susu ni kan kat dia kan. So macam Helena tu Asha dah start bagi formula dekat dia dah. Then masa dengan Hayan ni memang permulaan dia tu memang Asha cakap okay tak apa, untuk Hayan ni aku tak nak give up. Aku tak nak give up. Aku nak menyusu juga sama 2 tahun juga. Dia fikir benda yang sama juga. Dia macam benda yang sama kan. And then dia dah mengandungkan dia dah keluar memang duk bagi direct feed je. Bagi direct feed tu pump memang jarang sekali. So banyak direct feed and then terfikir pula. Sekarang memang rasa macam happy sangat sampai tak cukup tidur. Memang pengalaman yang best sangat tak cukup tidur tu kan. Duk berjaga malam-malam setiap 1 jam, setiap 2 jam duk terjaga sebab yelah baby baru lahir kan, mesti nak susu je. Rasa memang bagi susu badan je, sanggup bangun duduk. Kita tak nak baring kan, bahaya untuk baby kalau kita terlelap ke macam mana. So Asha banyak duduk sebab dah beli kursi. Sanggup beli kursi untuk breastfeed sahaja. So macam setiap dia nak bangun, Asha bangun duduk atas kursi, tu breastfeedkan dia apa semua. And then sampai satu masa tu saya fikir apa akan macam mana, adakah akan berulang kembali kejadian Helena dahulu. Dia fikir tu banyak kali tak? Dia fikir banyak kali sangat macam aku tak nak lagi rasa stres, kecewa yang amat sebab masa tu memang menangis gila-gila, meroyan disebabkan tak bagi anak susu ni, jadi meroyan diri ni. So macam tak ceritalah ke orang luar kan, sebab setiap orang ada pandangan masing-masing kan. Diorang tak tahu macam mana asal struggle-nya usaha untuk dapatkan susu balik. Diorang suruh ni, tapi diorang tak tahu banyak benda dah Asha cuba untuk dapatkan susu balik. Jadi Asha ambil keputusan tak apa, sebab aku nak kembali kerja ni, jadi Asha terpaksa stop untuk Hayan ni. Untuk Hayan ni selama sebulan je dia dapat menyusu badan Asha. Jadi Asha macam terpaksa stopkan dia. Tak apalah, at least dia dapat juga merasa
Tiga anak ni dapat juga merasa susu pada Asya. Ini Asya dah banyak bagi formula dekat dia dah. So macam tak apalah, Asya berfikiran positif. At least dia merasa juga daripada tak ada rasa langsung. Itulah. Booster yang Asya guna dulu, Asya tak ingat dah jenama apa sebab banyak sangat Asya beli. Terlampau banyak dekat online, pergi dekat farmasi, dah macam-macam dah. And then at the same time juga daripada petua lah, mak mertua sendiri kan, petua mak mertua, petua kakak sendiri duk bagi petua apa semua kan, nak bagi banyakkan susu tu balik kan, sentiasa banyak susu tu. So macam kalau milk booster tu tak tahulah sebab masa milk booster tu try tapi tak keluar juga. Dah tak banyak juga kan. Tapi sebelum masa susu masih banyak tu, Asya banyak makan lobak putih. Lobak putih and then macam air susu Asya akan blend dengan badam, biji badam. Blend sekali, lepas tu minum setiap pagi. Memang susu sangatlah meriah bila Asya buat susu badam tu. And then makan lobak putih setiap hari juga. Sentiasa akan masak sup lobak merah pula. Sorry guys. Sup lobak putih. Sup lobak putih sentiasa makan tu. And then sayur sawi pun Asya makan juga. Memang banyak makan sayur. Benda-benda yang berkhasiat sebab apa yang kita makan tu akan dapat dekat anak juga. Jadi Asya nak khasiat yang penting-penting. Salmon. Dan Asya akan tolak, Asya akan tak nak makan benda-benda yang boleh affect baby. Asya tak nak benda-benda macam tu. Lagi-lagi masa tu, kalau lagi lah masa tu baru tengah berpantang, baby pula kuning, bahaya. Bukan, risau lah dekat baby kan, takut kuning makin tinggi ke macam mana nanti kan. So risau juga benda tu. So Asya akan pilih makan yang betul-betul. Asya memang akan kaji seboleh-bolehnya untuk bagi makan yang terbaik untuk anak-anak ni. So Asya akan diet, makan sayur, makan yang protein, and then Asya kurangkan makan makanan yang berminyak, and then Asya kurangkan makanan yang bergula tinggi masa tu. Tapi itu masa tu lah, sekarang dah tak ada dah. Macam Asya sendiri, sebab contoh macam Helena dia ada masalah kulit masa dia baby dulu. Macam Heidi Alhamdulillah tak ada masalah kulit. Helena dia ada masalah kulit masa dia baby dulu. Selalu sangat naik biji-biji merah apa semua tu. Jadi Asya memang sentiasa cari produk yang terbaik untuk anak. Asya kena ingredients. Contoh dia macam Cetaphil macam ni. Asya akan kajilah ingredients yang ada dekat belakang-belakang ni. Memang Asya akan kaji seboleh-bolehnya. Dan Asya sanggup Google, okay, ini apa dia. Contohlah ada perkataan yang Asya tak faham pun, Asya sanggup Google lagi untuk tahu adakah betul untuk anak ni. Sebab yelah, Asya akan pergi jumpa doktor, akan tanya dia, Helena ni ada penyakit apa, dia ada penyakit kulit ke apa ke. Tapi doktor kata Helena tak ada masalah apa pun, cuma mungkin dia allergic dekat apa benda-benda yang kotor macam tu lah. So Asya kalau boleh memang nak anak dapat anak selesa. Jadi Asya kena pilih benda yang selesakan anak. Anak walaupun duduk dalam kasih, dia tidur, lepas tu kepala macam tu pun Asya rasa tak tenang. Tak tenang, rasa macam kesiannya anak aku, kesiannya. Sanggup lah macam apa tolak kepala dia tu bagi kedudukan elok sikit kan. So kasih pun Asya pilih yang elok sikit. Asya sanggup kasih tu Asya bagi ke orang lain. Asya beli kasih yang selesa untuk anak. Sama juga macam stroller pun Asya pilih yang elok. Baju dah beli Asya akan basuh dahulu, okay. And then Asya akan spesifikkan, okay, untuk baju baby ni dia ada sabun dia sendiri. Tak boleh nak campur dengan orang-orang. Botol susu tu pula Asya pantang sekali. Kalau just cuci buat air goyang macam tu dengan sabun tak boleh. Asya kalau boleh kena ada sabun, cuci sekeliling tu. Sebab kita tak nak anak kita sakit, tau tak? That's why lah anak-anak Asya memang jarang sangat sakit. So kalau boleh memanglah Asya akan pilih yang terbaik. Memang Asya teliti setiap apa yang nak pakai, setiap apa yang anak guna, nak bagi anak pakai tu. Memang Asya kena teliti seboleh-bolehnya. Tak nak anak rasa
merah langsung pun tak boleh lah. Kalau semut gigit tu memang picit lah semut tu. Kenapa gigit anak aku? Macam tu lah. Bila produk pun memang kena pilih yang terbaik juga untuk anak-anak. Tentunya kejayaan terbesar seorang ibu adalah dapat melihat anaknya membesar dengan sihat di depan matanya. Dan kejayaan ini adalah kejayaan terhebat dalam kehidupan seorang wanita yang bergelar ibu. Betul kan Aisyah? Seterusnya Pak Enma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil, dan semestinya apabila kita bercakap tentang Cetaphil kan mesti kita nak merujuk kepada masalah kulit anak kita. Namun jangan silap ya, Cetaphil juga sentiasa prihatin kepada apa jua masalah anak kita. Dan untuk membuat kali ini, kita bersama dengan seorang dietitian, Miss Indra Balaratnam, yang akan mengulas tentang diet para ibu ketika tempoh menyusu. Aisyah tengah menyusu lagi kan? Sebenarnya Aisyah dah stop. It's okay. Tak apa. Yang penting kesihatan mental. Yang penting anak tu minum, anak tu makan. Tak kisahlah dua jenis. Okey, dan jom kita tengok video ni. Actually, seorang ibu yang menyusu ni memang tak perlu ambil makanan tambahan. So ladies, don't fall for all that kind of marketing and selling and information. Apa yang paling penting untuk memastikan kandungan susu, kualiti susu dan juga kuantiti susu yang mencukupi adalah kekerapan puan-puan membuatkan breastfeeding ni. Badan kita akan memproduksikan sejenis hormon iaitu hormon prolactin, dan kalau kita mencukupi protein ni, then we definitely will be able to breastfeed enough. So tak payahlah pergi beli apa makanan tambahan, not necessary. Dan kalau ada kawan-kawan pun yang nak recommend, whatever brand of all these kinds of supplements, please save your money. Taking these supplements at this time also may be dangerous for you, so there's no need to do that. Rutin pemakanan yang baik adalah makan makanan yang seimbang. Now, Kementerian Kesihatan Malaysia ada membagi banyak information untuk diet yang sihat dekat website dia, laman web dia, so you can go to the Malaysian Ministry of Health website to check it out. But diet yang seimbang adalah diet yang mempunyai makanan vegetarian, whole grains, protein, lean protein such as meats and foods like that, as well as banyak sayur, buah-buahan dan juga makanan penyusu. So pastikan makan seperti masa pregnant dulu, okay? So where you're eating healthy food even while you are breastfeeding. So this is the time to not skip any meals. So jangan miss meals or atau berdiet. Make sure you have a eating routine that is timely. Your breakfast, your lunch, your dinner, and juga snack-snack yang sihat. Maybe in between whenever you are feeling hungry. And masa breastfeeding ni jangan lupa lebihkan minum air, because air is really important for mothers who are breastfeeding. So itulah rutin yang paling baik. Ikut diet semasa pregnant dulu. Make sure you eat good quality food, because the good quality food memastikan quality susu untuk bayi juga. So whatever nutrients that you get from your diet will also be the nutrients that is in your breast milk. Memang sekarang ni semua there's a lot of diets where it's just high protein lah, keto lah, low carb. Honestly ladies, masa breastfeeding ni, this is not the time for you to be on these types of extreme diets. It is very, very dangerous, partly because the quality of your nutrition won't be enough. Lagipun kalau kita tak makan makanan karbohidrat, kita akan kerugian dia punya khasiat nutrien daripada kumpulan makanan yang berkarbohidrat. So don't ever cut out food groups like that. But I understand a lot of mothers and even my patients lepas dah give birth kan, they really honestly so desperately want to lose the weight. Tapi yang paling penting, kalaulah nak mengurangkan berat badan, kena buatkan dengan secara yang perlahan, in a sensible, practical way, not all these weird diets. So, advice Indra kepada ibu-ibu yang nak menurunkan berat badan adalah makan makanan yang seimbang, follow your healthy diet, tapi kurangkan portion dia. So kalau biasanya selalu makan 2 mangkuk nasi, maybe masa nak mengurangkan berat badan tu, maybe cut down to 1.5 cups of rice, or maybe just 1 cup of rice. My advice to you honestly is to ikut the suku-suku separuh portion.
the one that our Ministry of Health recommends, di mana satu suku pinggan kita adalah makanan vegetarian macam nasi ke, mi ataupun roti, dan the other suku of your plate is your protein foods seperti ikan, ayam, daging, telur, tofu ke kacang, and then separuh pinggan tu adalah sayur-sayuran, and then untuk snack yang sihat makan buah-buahan ataupun produk tenusu seperti yogurt. That's a nice healthy way to lose weight, dan pastikan portion yang sihat. Yes, memang benar. Apa yang ibu makan tu, kandungan nutritionnya pun akan dihasilkan di dalam susu bayi. So that's why it is extremely important, ladies, that masa breastfeeding tu you eat makanan yang bernutrisi tinggi. So at the same time, you don't want to take the foods that will be bad for you, seperti alkohol lah, minuman kafein, ataupun makanan yang anda ada alahan. So you don't want to take those types of foods. But yes, the foods that you eat will get transferred to your breast milk. Coffee too, actually, in small dosages, it's alright. At the most, maybe 1 small cup a day is okay. Tetapi kita tak nak minum minuman berkafein berlebihan, because some of that caffeine will can get transferred to your breast milk as well. Tapi yang paling penting tu, on top of that is caffeine akan mengurangkan kandungan zat besi daripada makanan yang puan-puan makan. So kalau kita berminum minuman berkafein berlebihan, dia akan mengurangkan zat besi. So, and zat besi tu adalah satu nutrien yang penting untuk bayi, especially for children while you are breastfeeding. So you don't want to overdo drinking your caffeine drinks. Dan another thing to remember is that caffeine bukan sekadarnya dalam kopi saja. Soda seperti macam Coke, soda carbonated drinks pun mengandungi caffeine. Teh juga mengandungi caffeine, dan juga coklat. So if you are trying to cut down on your caffeine intake, make sure you cut down on your coffee as well as all the other things that also contain caffeine. Apart from the coffee and the alcohol that you also need to reduce, makanan yang puan-puan ada alahan juga, kalau boleh you need to also at that point while you are breastfeeding also try to avoid those types of foods. So yeah, so those kinds of things, foods that you might have an allergy to. Because remember, whatever you eat, the nutrients of that will get transferred into your breast. Terima kasih Miss Indra Balaratnam kerana telah sudi berkongsi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua bersama Cetaphil. Terima kasih Cetaphil. Tahukah anda, kulit bayi adalah 10 kali lebih sensitif berbanding kulit orang dewasa. Sebab itulah mereka perlukan penjagaan kulit yang lembut. Cetaphil Baby Moisturizing Bath and Wash membersih sambil melembapkan kulit. Dan Cetaphil Baby Daily Lotion menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit bayi. Bayi anda kekal sihat dan gembira dengan Cetaphil Baby. Sedap tak sedap, kita dah semakin hampir ke penghujung rancangan ni ya Aisyah. Tapi sebelum tu, selalu saya simpan soalan-soalan deep. Walaupun tadi dah deep dah tadi. Tapi ni dia lagi deep lah. Saya suka simpan lah-lah. Soalan apa tu? Okay, kita semua tahu yang Aisyah buat, apa yang Aisyah buat hari ni majoriti adalah disebabkan untuk anak-anak. Macam Aisyah cerita tadi, supaya mereka tak rasa kesusahan yang Aisyah rasa dulu kan. Jadi kalau Aisyah boleh beritahu 3 anak-anak Aisyah ni kan, supaya satu hari nanti mereka boleh menghargai setiap pengorbanan yang Aisyah dan suami dah lakukan, apa yang Aisyah nak bagi tahu ke anak-anak tu? Okay. Yang pertama sekali, nak beritahu dekat anak-anak mami, gitu. Setiap ujian yang datang adalah untuk memberi kita pengajaran supaya kita lebih kuat, lebih matang di masa yang akan datang. Mami dulu bermacam-macam ujian yang datang dalam hidup mami. Mami tak kuat. Tapi setelah hadirnya anak-anak mami, Haidee, Helena, Hayan, mami jadi kuat untuk
menempuhi setiap cabaran ujian dalam hidup Mami demi anak-anak Mami. Sebab Mami percaya di setiap ujian yang datang ada terselitnya rahmat-rahmat Allah. Itu yang Mami percaya. Dari dulu sampai sekarang itu yang Mami percaya. Dan yang nombor 2, untuk anak-anak Mami, Mami tak pernah dapat rasa, bukan tak pernah, Mami dah lama tak dapat rasa kasih sayang dari kedua ibu bapa Mami dari usia yang sangat muda. Okay, macam arwah Tok, Mami umur 5 tahun. Arwah Mek Tok, Mami umur 15 tahun. So dari situ Mami dah banyak berdikari sendiri dah. Jadi Mami tak nak anak-anak Mami lalui apa yang Mami lalui dahulu. Mami akan buat apa sahaja untuk anak-anak Mami supaya korang sentiasa dapat kasih sayang yang cukup. Dari kecil sampailah korang dah ada anak sendiri ke nanti, dah ada cucu sendiri, Mami dah jadi moyang ke nanti, insyaAllah kalau panjang umur kan. So Mami nak sangat korang dapat kasih sayang secukup dan sepenuhnya daripada Mami dan Daddy. Dan yang akhir sekali nombor 3, anak-anak adalah penguat Mami. Okay, jadi anak-anak adalah sumber inspirasi Mami supaya Mami dengan Daddy tak mudah mengalah. Walau apa ujian yang datang pun korang lah penyebabnya kami ni tak akan mudah cepat mengalah langsung. Bila ada je ujian datang, tengok je korang, teringat je korang, Mami rasa macam Mami kena kuat balik. Demi korang juga. Demi masa depan korang, demi masa depan anak-anak korang, demi masa depan kita semua. I love you, Haide, Helena, Hayan. Lain macam lah dia punya ni. Saya tak boleh lah buat mak ayah ni. InsyaAllah Tuhan. Ya, anak-anak Aisyah ni memang akan menghargai lah setiap apa yang Aisyah dan suami buat ni. Tapi saya memang sangat setuju dengan Aisyah. Kita sebagai ibu bapa ni, kita tak boleh mudah mengalah. Buat apa-apa pun kita kena fikir dekat anak kita. Kita kena buat yang terbaik untuk mereka. Oh ya Allah. Betul. Baguslah, sonok. Saya suka betul lah cakap dengan Aisyah hari ni. Alhamdulillah. Lain macam. Aduh, ya Allah. Okay. Come on, say. Man up. Alright. Okay, kita dah sampai ke ujung rancangan kita. Allah, saya pun tak puas sebenarnya sembang dengan Aisyah ni. Tapi kita nak ucapkan juta terima kasih kepada anda semua yang telah setia menonton Pak Emma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil, yang juga merupakan sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah mereka memberi inspirasi yang sangat-sangat kuat juga seperti yang Aisyah dah berikan kepada kita hari ini. Jadi last lah Aisyah, sebelum kita katuk perancangan kita hari ini, nak tanya, ada ini last word kepada followers, kepada pengikut, kepada semua orang di luar sana lah yang tengah menonton Pak Emma Galamams? Saya sangat bersyukur di setiap kehidupan Aisyah dulu yang orang tak ambil tahu langsung, sekarang ni ramai follower yang ambil berat pasal tentang Aisyah. Aisyah nak ucap terima kasih sangat kerana tanpa korang siapalah Aisyah di sini sekarang. Dan Aisyah nak ucap terima kasih kepada siapa yang sudi menonton live Pak Emma Galamams ni kan. Dan Aisyah nak ucap terima kasih sebab nobatkan Aisyah sebagai antara 20 best mama millennial ni untuk Pak Emma Mums ni kan, Galamams ni. Dan juga Aisyah nak ucap terima kasih kepada Dr. C sebab sudi bercakap dengan saya hari ni. Itu saja. Thank you so much. Alright. Rezeki pada Allah. Thank you so much Aisyah. Sekali lagi, akhir kata dari saya hari ini, kasih sayang tanpa batasan serta tanpa harapkan balasan. Tiada yang lain selain kasih sayang seorang ibu. Hingga kita bertemu lagi di hari lain. Assalamualaikum. Stay safe, take care. Bye-bye. Bye-bye.